Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kelas yang ke-11, tarikh 16 Februari 2021, hari Selasa. Baik, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah menggunakan rumus gerakan linear. Okey, baik, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, kita ada 4 rumus ataupun formula gerakan linear. Ini yang pertama, iaitu V sama dengan U tambah AT. Okey, untuk yang kedua, S sama dengan setengah kurungan 2 U tambah VT. Okey. Dan yang ketiga adalah S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang keempat adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, baik. Sebelum cikgu nak terbitkan rumus ini datangnya daripada mana, okey, cikgu nak jelaskan dahulu maksud di sebalik simbol-simbol yang digunakan. Okey, kita ambil yang pertama, simbol yang pertama kita jumpa di sini V kan. V bermaksud laju akhir. Okey, kena ingat maksud ni, kalau tak tahu maksud tak boleh guna formula. Okey, U adalah laju awal. Okey, awal. Okey, A ialah pecutan. Okey, seterusnya T ialah masa. Okey, baik. Seterusnya ialah S. S boleh jadi sasaran. Okey. Apa lagi ada? Okey, itu saja. Ini adalah contoh simbol-simbol yang digunakan dan kamu mesti tahu maksudnya lah. Okey, baik. Cikgu akan terangkan bagaimana nak dapatkan rumus yang pertama ini. Okey, baik. Cikgu buat di sini ya. Ingat balik pecutan. Pecutan ialah A sama dengan V tolak U per T. Ataupun perubahan hal laju terhadap masa kan. Okey, bagaimana nak dapatkan? Jadikan V sebagai perkara rumus. Ini pindah pergi sebelah. Dia akan jadi AT lah. AT sama dengan V tolak U. V dengan U lebih kurang. Okey, baik. Ini tolak U cikgu pindah. Supaya biasa rumus kita buat ada tambah lah supaya nampak cantik sikit kan. Jadi pindah jadi tambah. Jadi AT tambah U sama dengan V kan. Okey, jadi cikgu pindahlah beri V sebagai perkara rumus cantik sikit. V sama dengan U tambah AT. Okey, maka dapat sudah yang pertama. Okey, ini kan yang pertama. Okey, baik. Untuk yang kedua. Okey, bagaimana nak dapatkan yang kedua? Okey, daripada rumus asas hal laju purata. Hal laju purata ialah jumlah sesaran ataupun sesaran bahagi masa. Okey, baik. Jadi kita buat rumus kita ialah sesaran. Jadi sesaran sama dengan hal laju purata dalam masa ataupun hal laju purata. Ini asas hal laju purata. Okey, sama dengan sesaran per masa. Okey, jadi kita buat sesaran ke rumus lah. Okey, depan jadi ini pindah jadi hal laju purata darab dengan masa untuk sesaran. Jadi hal laju purata, kalau andai katalah untuk kes ini ada dua hal laju, jadi hal laju awal tambah hal laju akhir ada bahagi dengan 2. Kenapa 2? Sebab awal dan akhir kan 2 kan. Jadi bahagi 2. Okey, dan darab dengan masa. Maka dekat formula asas kita ini, hal laju awal kita letak U lah, simbol U. Hal laju akhir adalah V. Jadi U tambah V per 2 darab dengan masa adalah T. Maka dapatlah yang ini. Okey, ataupun per 2 ni kita boleh kasih keluar di depan, sama je. Bahagi 2 ataupun darab setengah. Okey, lebih kurang sama. Okey. Jadi dapat sudah formula yang kedua. Bagaimana dapatkan formula yang ketiga? Okey, untuk dapatkan formula yang ketiga, yang ini, okey, dia akan gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Maksudnya 1 ni, V ni dekat sini V, kamu akan ganti dengan nilai U tambah AT. Sebab V adalah U tambah AT kan. Okey, baik, cikgu buat di sini supaya nampak. Ini untuk pengetahuan kamu sajalah dari mana dia datangnya kan. Nanti tak tahu dari mana. Okey.
Baik, cikgu ambil sekali lagi ya. Cikgu tulis S sama dengan setengah. Okey, U tambah VT kan. Okey, baik. Kita ganti dekat V ni dengan U tambah AT. Okey, sebab V adalah ini kan. U tambah AT. Jadi cikgu pun buat 1/2. Okey, kurungan U. Okey, V akan ganti dengan U tambah AT kan. U tambah AT darab TT lah. Okey, U tambah U boleh kira, boleh tambah 2U lah. Jadi setengah. Jadi 2U tambah AT. Okey, ada T kan. Maka kita pun darab. Ni boleh kita pecahkan kurungan ni. Okey, darab 2 kali lah macam biasa kamu sudah belajar kan. Jadi hilang sudah setengah ni jadi 1U lah ataupun U. Okey, yang belakang ni jadi 1/2 lah. Okey, kenapa T ada 2 kali kan. Jadi AT kuasa 2. Ini adalah S. Jadi sesaran boleh dikira dengan halaju awal tambah setengah pecutan darab dengan masa kuasa 2. Dapatlah rumus yang ketiga. Okey, di sini. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat. Okey, untuk dapatkan yang keempat ni, kuasa 2 kan persamaan 1. Okey, ini kuasa ini asal B U tambah AT. Ini induknya kan. Okey, kamu kuasa 2 kan semua. Ini kuasa 2. Ini juga kuasa 2 kan. Dia ada masalah matematik. Kalau sebelah kiri kuasa 2, kanan pun mesti kuasa 2. Bila kamu kuasa 2, dia akan jadi algebra lah. Okey, dia akan jadi begini kan. Sudah belajar kan biasa. Lepas tu faktor. Dan last sekali dia akan dapat V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Ini algebra saja. Okey, baik. Jadi, untuk soalan nanti kita akan belajar bagaimana guna keempat-empat rumus ini mengikut situasi. Tipnya senang saja. Gunakan rumus yang keempat ini yang ada kaitan dengan soalan yang mana pemboleh ubah ataupun nilai-nilai yang diberi dalam soalan ini ada. Sama ada V ke, U ke, A ke, T yang sepadan dengan formula yang diberi. Maksudnya kalau tiada tak boleh gunalah. Kalau ada boleh guna formula itulah. Okey, baik. Ini rumusan lah daripada yang cikgu buat tadi. Jadi ada 4 kan tadi. Okey, 1. Ini kena hafal lah. 2, 3, 4. Okey, masa mana nak guna formula ini yang 4 ini? Okey, yang pertama untuk pecutan seragam. Yang kedua ini jatuh bebas. Tak nampak. Jatuh bebas. Jatuh bebas ni maksudnya bila kamu lepaskan suatu objek, dia jatuh secara semula jadi ke bawah kan. Sebab adanya daya tarikan graviti. Jadi, itu pun sebenarnya dia mengalami pecutan objek itu, iaitu pecutan graviti nilainya negatif 9.81. Nanti ini kita akan bincanglah secara terperinci nanti ya untuk kes jatuh bebas. Okey, jadi untuk nota ini cikgu nak kamu catatlah di buku nota kamu. Okey, baik, kita tengok contoh 1. Sebuah bas sekolah bergerak dari keadaan pegun. Pegun bermaksud tidak bergerak, tak bergerak. Okey, disebabkan dia kata bas itu dari pegun. Maksudnya awal kan. Okey, tak bergerak. Jadi U-nya kosong lah. Okey, logiknya U adalah kosong. Okey. Dan pecutannya 2. Jadi A-nya 2 lah. Okey. Dan masanya adalah 5 saat. Okey, bagaimana cara kita nak jawab? Soalan kata hitungkan halajunya. Halajunya. Okey, contohlah. Kamu pun nak guna contoh rumus biasa. V sama dengan U tambah AT kan. Okey. Bolehkah kita guna rumus ini? V sama dengan U tambah AT. U ada kan kosong. U ada. Cek. A ada. T ada. Maksudnya bolehlah kita guna. Begitu. Anda katalah, okey, contohlah, kata puas hati kan, kamu mau guna yang lain. Contoh, kamu mau guna yang rumus yang lain. Contohnya, kamu nak guna V kuasa 2. Contoh, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, U ada. Okey, tak ada masalah. 2 nombor tak ada masalah. A pun ada. Masalah ini, sesaran. Dalam baca soalan, sesaran tiadakan. Jadi, rumus ini tak boleh guna. Jadi kita guna yang pertama. Okey, baik. Sebenarnya ada lagi mungkin yang rumus yang kedua boleh guna. Bergantung kepada inilah
pemboleh ubah yang kamu nak ganti yang diberi dalam soalan. Okey, baik. Jadi kita terus jawab yang ini. Okey, U adalah kosong kan? Okey, kosong. Tambah A adalah 2. T adalah 5. Mana senangnya. Jadi dapat sudah 10. MS negatif 1. Selesai. Kalau kamu guna yang ini memang tak dapat lah sebab S-nya tiada. Kadang-kadang boleh dia double lah, kamu guna cari dahulu dan sebagainya. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus. Lajunya ialah 40. Selepas 3 saat, kereta lumba tersebut mencapai 50. Maksudnya, ini yang awal kan. Jadi, terus label U. U sama dengan 40 meter per saat kan. Okey, selepas 3 saat. Okey, T-nya 3. Okey, 3 saat. Dia kata mencapai lajunya 5. Ni kan laju meter per saat. Jadi, laju akhirnya adalah 50 meter per saat. Hitung sesaran. Okey, dia nak S. Nak guna rumus mana? Contoh. Kamu pun nak guna macam rumus yang pertama. V sama dengan U tambah AT. Okey, U ada. V ada. A tidak diberi. A tidak diberikan. A tiada. T ada. Okey, jadi tak boleh A. Mesti kena cari A dahululah untuk rumus ini. Kalau nak guna boleh juga. Tapi kena cari A dahulu. Tapi masalahnya dia suruh kira sesaran. Okey, baik. Kita cuba guna rumus yang ada sesaran. Cuba cari yang ada sesaran. S sama dengan UT ni kan ni. UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Bolehkah begini? Okey, U ada, T ada, setengah ada. Okey, pun sama juga. A-nya tiada kan di sini. Pun tak boleh. Walaupun ni rumus sesaran. Okey, kita cuba lagi. Rumus yang seterusnya. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Pun sama juga. Tiada. Apa ni? Tiada A kan di sini. Tiada A. Jadi macam mana nak buat ni? Okey, kita ada lagi satu rumus tadi. Okey, yang tiada A iaitu S. Okey. 1/2. Okey, yang kita ganti tadi. U tambah V. T. Satu-satunya rumus yang tiada A. Nampak kan ni dalam ni? Tak perlu A. Tak perlu nilai A kan? Jadi, tengok-tengok sini. Oh, tak perlu A. Okey, tak ada masalah sebab memang dalam rumus ni tak perlu cari A. Sebenarnya, kamu boleh guna rumus ini yang atas-atas. Tapi kena cari dulu A. A dapat nanti ganti lagi dalam persamaan. 2 kali lah. Biasa ada kerja kan? 2 kali kerja. Okey, jadi setengah. Kita gantilah. Okey, U 40. V 50. Okey, tutup kurungan, masa adalah 3. Okey, ambil kalkulator, tekan, maka kamu akan dapat 135. Okey, sebab ni sesaran, unitnya meter lah. Okey, boleh faham kan bagaimana cikgu nak pilih rumus mana yang nak kita guna. Ingat, pastikan rumus yang kamu pilih tu nilai boleh diganti dengan pemboleh ubah yang diberi dalam soalan. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun. Sama, pegun awal kan. Okey, U sama dengan 0. Okey, dan mencapai laju maksimum. Okey, V akhirnya adalah maksimum setelah memecut secara seragam selama 8 saat. Oh, dia tak bagi nilai. Okey, tak bagi nilai. Okey, cuma dia bagi masa selama 8 saat kan. Okey, baik. Jika sesaran yang dicapai oleh atlet itu ialah 40 meter. Okey, S dia kata 40. Okey. S sama dengan 40.
Okey, tentukan pecutan beliau dalam larian tersebut. Okey, dia minta A berapa. Okey. Baik, macam mana nak kira? Kita ada U, tiap V pun tiada, kita ada T, kita ada S, kita minta A. Okey. Cuba guna rumus mana? Kita cuba yang biasa. Ni yang paling basic, cuba yang asas. V sama dengan U tambah AT. Boleh tak? Okey, V. Okey, mungkin boleh. Tak ada masalah. Okey, V berapa V? Oh, V tiada. Ini macam mana kalau V tiada? Okey, ini tiada kan? Ini kena ada V. Jadi dalam soalan V-nya tiada kan? Jadi tiada, tak boleh guna. Okey, cari rumus yang tiada V. Okey, kita ada satu rumus yang tiada V ini. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Cuba tengok ada V ke dalam ni? Tiada V. S ada. Dibagi. U pun ada. T pun ada. A nak cari, tak ada masalah. Ni A nak cari. Bila kita ganti, mesti ada satu benda yang tidak diganti, itulah yang kita nak cari kan. T pun ada. Jadi boleh guna. Okay, contoh, cikgu ganti ya. Sesaran adalah 40. Okay, cikgu ganti ya. U adalah kosong. Okay, gantilah kosong. T adalah 8. Okay, cikgu buat kurungan bermaksud darab lah. Okay, tambah 1/2. A tak tahu. A lah. T adalah 8 juga. 8 kuasa 2. Okey. Ni algebra lah. Tak ada masalah pun. Kira dahulu. Cikgu turun bawah 40. Okey. 8 kali kosong. Kosong lah. Okey. Setengah. Okey. 8 kuasa 2. 64. 64 bagi 2. Berapa 64 bagi 2? Okey. Cikgu tekan kereta sekejap. 64 bagi 2. Okey. Dapat 32 kan? Okey. Dia akan jadi tambah 32. A. Jadi 40 sama dengan 32 A. Jadi A sama dengan, ini pindah jadi bahagi kan. 40 bahagi 32. Okey, maka dapat berapa? 40 bahagi 32. Dapatlah 1.25. Okey, sekejap. Okey, dapat 1.25. Okey, disebabkan ini adalah pecutan, jadi meter per saat kuasa -2. Ini adalah A. Tekan kalkulator sajalah. Dapat. Ingat kan? Ingatlah cara nak guna rumus, pastikan nilai-nilai yang nak diganti itu ada dalam soalan. Itulah caranya. Tipnya, tiada adalah cara lain. Okey, ada 4. Jadi nak pilih salah satu tu agak susah sikit kan. Jadi carilah yang boleh diganti berdasarkan maklumat yang diberi dalam soalan. Okey. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh cuba latihan untuk hari ini, cuba buat sendiri. Kalau sudah siap, cuba PM cikgu semak. Okey, sekian, terima kasih.